Adapun penulisnya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, nama beliau adalah Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rashid ibn Buraid ibn Muhammad ibn Buraid ibn Musharraf Al-Wahbi At-Tamimi. Nisbahnya pada kabilah daripada butun, daripada perut Wahbah, daripada kabilah Tamim. Tamim. So Syekh Muhammad Wahhab daripada Bani Tamim, daripada keluarga Ala Musharraf yang duduk di negeri Usyaiqir. Dan beliau adalah datang daripada keluarga ahli ilmu, di mana daripada keluarganya ini antaranya Abdul Qadir ibn Buraid ibn Musharrif adalah qadhi. Datuk Syekh sendiri Sulaiman ibn Ali adalah qadhi di negeri Sudir, Raudah Sudir. Kemudian berpindah menjadi qadhi di negeri Uyainah. Dan di Uyainah inilah mereka menetap, dan datuknya meninggal pada tahun 1079 Hijriah. Ayah Syekh, iaitulah Syekh Abdul Wahhab, adalah qadhi yang menggantikan tempat bapaknya Sulaiman, dan dia termasuk seorang ulama Hambali yang masyhur di negeri Uyainah. Dan bapa saudara Syekh Muhammad, Syekh Ibrahim ibn Sulaiman juga adalah seorang ulama. Ibu Syekh Muhammad datang daripada keluarga Ala Azzaz, daripada Ala Musharrif juga pada Bani Tamim. Dan bapa saudaranya daripada belah maknya Syekh Saif ibn Muhammad ibn Azzaz juga termasuk daripada ulama dan memegang qada, yakni kehakiman Usyaiqir, dan wafat pada tahun 1129 Hijriah. So ala kulli hal, Syekh rahimahullah datang daripada keluarga ulama bermazhab Hambali, dan mazhab Hambali telah menjadi mazhab yang dominan di wilayah Najd. Wallahu a'lam, tak sempat nak rujuk macam mana mazhab Hambali itu boleh tersebar di wilayah Najd. Walaupun di Mekah ketika itu tersebar mazhab Syafi'i, di Yaman juga Syafi'i bertarung dengan mazhab Zaidiyah. Di Mesir Syafi'i dan juga Hanafi. Di wilayah Maghribi ketika itu rata-ratanya berpegang dengan mazhab Maliki. Adapun kerajaan Uthmaniyah, mazhab resminya adalah Hanafi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah, dan semenjak kecil lagi beliau telah pun menghafal Al-Quran sebelum mencecah umur 10 tahun. Sebelum umur tahun dia dah hafal Al-Quran. Pada umur 10 tahun beliau telah mencapai akil baligh, so dia akil baligh awal. Dan dikatakan ayahnya telah mengahwinkan dia pada umurnya sekitar 12 tahun. Dia balik umur 10, so 12 tahun balik kahwin lah. Tunggu apa lagi kan? Jadi lepas itu ayah dia bawa pergi haji, dan ditinggalkan dia di Madinah Al-Munawwarah untuk dia menuntut ilmu. Kemudian dia merantau di antara Haramain, Makkah dan Madinah. Kemudian dia pergi ke Basrah menuntut ilmu di Basrah. Kemudian dia balik ke wilayah Ahsa, kemudian balik ke negeri dia di ke Huraymila, tempat ayah dia, kemudian ke Uyainah. So perjalanan dia menuntut ilmu, macam kita sebut tadi, daripada Madinah pergi ke Basrah, daripada Basrah turun ke Ahsa, sempadan. Di antara guru-guru beliau ialah Syekh Abdullah ibn Salim ibn Isa Al-Basri Al-Syafi'i, yang wafat pada tahun 1134 Hijriah, termasuk ulama hadis di zaman beliau. Syekh Abdullah ibn Salim Al-Basri Al-Syafi'i itu gurunya di Mekah. Gurunya di Madinah lebih banyak, dan gurunya di Madinah lah yang banyak memberi kesan kepada beliau. Yang paling penting sekali adalah Syekh Abdullah ibn Ibrahim ibn Saif. Abdullah bin Ibrahim ibn Saif rahimahullah. Dan dia berasal daripada Majma'ah di Najd, yang sekarang ni ada Universiti Majma'ah yang baru je, 2 orang student Malaysia pergi tu kan. Universiti Majma'ah ini asalnya Syekh ini datang daripada negeri ini, Najd. So dia orang Najd tapi menetap di Madinah. Dan beliau inilah yang banyak mempengaruhi Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, di mana beliau telah mengijazahkan banyak riwayat-riwayat hadis kepada Syekh, termasuklah hadis al-musalsal bil awaliyah, iaitulah hadis ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama'. Maksudnya orang yang nak ambil sanad hadis, dia akan mulakan dengan hadis ini, disebut musalsal bil awaliyah. Dan Syekh Abdullah ibn Ibrahim inilah yang kemudiannya membawa Syekh ke perpustakaannya, kemudian dia tunjuk kitab. Dan didapati dalam pustakaan Syekh itu banyak kitab-kitab Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, dan ulama Hanbali yang lain, dan ulama-ulama ahli sunnah, kita ulama ahli sunnah wal jamaah yang asal, yang sebenar, ahli sunnah wal jamaah yang sebenar. Maka Syekh pun tanya guru dia, buat apa simpan? Syekh kata inilah dia senjata yang kita simpan untuk kita balik ke kampung kita di Najd. Jadi guru dia dah pesan dekat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. So Syekh Abdullah bin Ibrahim inilah yang mempengaruhi beliau untuk berdakwah menentang kesyirikan. Dan di antara gurunya ialah Muhammad Hayat ibn Ibrahim As-Sindi Al-Hambali rahimahullah,
yang dilahirkan di negeri Sind. Sind ni sekarang Pakistan lah, 1165 Hijriah. Dan ada banyak karangan yang masyhur, ulama hadis yang terkenal, seperti ada Syarah Arba'in Nawawi, kitab Tuhfatul Anam dan sebagainya. Dan beliau seorang yang terkenal sebagai penentang kepada ajaran tasawuf yang syirik dan menolak ta'assub mazhab. Syekh Muhammad Hayat As-Sindi ini, dia di antara ulama hadis yang menolak aliran sufi yang ada pada zamannya. Dan dikatakan Syekh ni lah yang telah juga mempengaruhi Syekh Muhammad Abdul Wahab. Satu hari dia bawa Syekh Muhammad ketika dia duduk belajar itu, Syekh tunjuk kepada Syekh Muhammad Abdul Wahab ke arah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh tanya, "Wahai Muhammad, apa yang diperbuat?" Saya nak uji dia. Maksudnya, apa pendapat kamu pada perbuatan mereka ini? Maka Syekh Abdul Wahab menjawab dengan membaca firman Allah, "Inna haula'i mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun." Sesungguhnya mereka ini orang yang sombong, sedangkan perbuatan mereka itu batil. Maka Syekh dia, guru dia tadi, Muhammad Hayat ni, senyum kepada Syekh, tanda setuju akan fatwa yang dia bagi. Maka itu adalah isyarat supaya Syekh Muhammad Abdul Wahab ini menentang ajaran syirik yang berlaku pada masa tersebut. Kemudian beliau pergi ke negeri Basrah. Asalnya dia pergi ke negeri Basrah, dan di Basrah dia bertemu dengan Syekh Muhammad Al-Majmu'i. Dan di Basrah lah dia belajar fiqh, hadis, nahwu dan lain-lain lagi. Dan Muhammad Al-Majmu'i ini terkenal pula sebagai ulama yang menentang syirik di Basrah. Jadi dia juga ulama yang terkenal menentang syirik di Basrah. Dan Syekh Muhammad adalah anak murid dia yang paling berani dengan tok guru dia. Kan? Jadi tok guru dia ni dia lagi lawan lagi. Dan di Basrah inilah Syekh Muhammad mula mengarang kitabnya, Kitabut Tauhid, alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. So dia adalah karangan beliau yang pertama. Kitabut Tauhid yang kita nak baca ini adalah karangan beliau yang pertama, dikarang di Basrah, seperti yang disebut oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahumullah jami'an. Disebabkan itu, penduduk Basrah datang menggagu gurunya dan juga Syekh Muhammad Abdul Wahhab sendiri, termasuklah cubaan untuk membunuh mereka. Lalu Syekh mengambil keputusan untuk keluar daripada Basrah menuju ke Syam. Tapi ketika nak pergi ke Syam itu, dia telah keputusan bekal, sehingga kan hampir mati kerana kehausan di tengah padang pasir. Lalu datang satu orang yang bawa himar, lalu dia bawa Syekh dan pergi ke Ahsa, balik ke negeri Ahsa di kawasan Najd. Dan di Ahsa inilah beliau bertemu dengan Syekh Abdullah ibn Fairuz yang wafat pada tahun 1175 Hijrah, yang mana dia ada hubungan kekeluargaan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan Syekh Abdullah ibn Fairuz ini adalah seorang yang menyalin kitab. Dulu kitab bukan cetak, dia kena salin lah. So Abdullah bin Fairuz ini seorang ulama yang mendedikasikan hidupnya untuk menalin kitab-kitab Syekh Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim al-Jauziyah. Maka memang satu kelebihan lah bila dia duduk dengan Syekh Abdullah bin Fairuz ni, banyaklah kitab-kitab Syekh Muhammad Abdul Wahhab, Syekh Ibn Taymiyah dan Syekh Ibn Qayyim al-Jauziyah yang ditelaah oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab. Dan juga dia bertemu dengan Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Latif Al-Ahsa'i dan Syekh Muhammad ibn Al-Fariq. Kemudiannya dia pulang ke negeri dia, tapi ketika itu ayahnya telah pun menetap di negeri Huraymila, menjadi qadhi di Huraymila. Jadi dia pergi ke Huraymila. Jadi dia habis menuntut ilmu pada tahun 1140 Hijriah atau selepas itu sedikit. Selepas beliau balik ke kampung, pada kampungnya di Huraymila, bukanlah kampung dia, tempat ayah dia tinggal itu di Huraymila, dia mula berdakwah kepada masyarakat setempat, sebab dia anak syekh, anak qadhi. Dan mula menyusun lagi kitab Tauhid tadi, dia kemas kinikan lagi sehingga menjadi kitab yang kita ada hari ini. Sehinggalah ayahnya wafat pada tahun 1153 Hijriah. Dan banyaklah cubaan-cubaan untuk membunuh beliau. Dikatakan ada orang panjat rumah-rumah nak metikam dia dan sebagainya. Kemudiannya bila ayahnya wafat, maka dia mengambil keputusan untuk pulang ke kampung halaman asalnya di Uyainah. Maka bila dia pulang di Uyainah, dia telah diberi sambutan oleh pemimpin Uyainah, iaitu Uthman ibn Muammar. Uthman ibn Muammar pada tahun 1154 Hijriah. Dan di sinilah Syekh mula berdakwah dengan sokongan pemerintah. Uthman ibn Muammar ni yang mula-mula sokong. Maka sampailah ke satu hari, datang seorang wanita, dan Syekh ni diberi kuasa oleh pemerintah untuk melaksanakan hukum syarak, dilantik sebagai qadhi negeri Uyainah. Sehinggalah datang satu perempuan mengadu, kata dia telah berzina, dan Syekh menghukum rejam perempuan itu kerana dia muhsan. Maka pelaksanaan hukum hudud telah menggemparkan kerajaan-kerajaan yang ada masa itu, sebab masa itu kerajaan mengamalkan sistem sekular. Kerajaan Uthmaniyah pada masa itu, Sultan Mahmud telah mengisytiharkan satu reformasi kerajaan, di mana mereka mengambil undang-undang Perancis.
So tidak ada lagi hudud diamalkan kecuali dalam bidang muamalat ataupun ahwal syakhsiyah, maka dibuatlah Majallatul Ahkamil Adliyah itu yang masyhur sebagai undang-undang fiqh kerajaan Osmaniyah, itu berkaitan hukum makan, jual beli dan juga kekeluargaan. Adapun jinayat telah pun diambil undang-undang Perancis. Dan Uyainah ketika itu berada di bawah pemerintahan Bani Khalid. Dan Bani Khalid mereka ni golongan kabilah yang mengamalkan sistem pemerintahan kabilah dan undang-undang jahiliyah kabilah. Maka bila didengar bahawa ada kerajaan Islam muncul pula, maka tentulah kerajaan-kerajaan ini tidak puas hati dan merasa ini adalah tidak patut. Maka kerajaan Bani Khalid memberi kata dua kepada Uthman ibn Muammar, sama ada engkau bunuh Mutawwi' ini, Mutawwi' dia panggil Mutawwi', orang yang mengajak orang buat taat, dia panggil Mutawwi'. Sampailah kita pergi Saudi, dia panggil Mutawwi' kan. Sama ada engkau bunuh Mutawwi' ini ataupun aku akan buat sekatan ekonomi kepada Uyainah. Maka Uthman bin Muammar tak sanggup menghadapi sekatan ekonomi dan dia tak sanggup juga nak bunuh Syekh Muhammad Abdul Wahab. Maka dia minta Syekh keluar daripada negeri dia. Dan Syekh tidak ada pemberontakan terhadap pemerintah, tidak mengajak orang khuruj, walaupun ketika itu dakwah beliau telah tersebar. Dan beliau telah mempunyai anak murid di seluruh negeri Najd. Dia anak murid dia dah ramai, dah sampai seluruh negeri Najd itu sudah ada anak muridnya. Maka beliau pun keluarlah daripada Uyainah berjalan kaki, tidak tahu nak pergi ke mana. Sampailah dia ke negeri Dir'iyah. Dir'iyah ini di bawah pemerintahan keluarga Al Saud. Pemerintahan keluarga Al Saud. Di Dir'iyah dia duduk di rumah anak murid dia. Dan kebetulan di Dir'iyah ini dua orang daripada adik raja itu adalah muridnya yang bernama Sunayyan dan Mishari. Sunayyan dan Mishari ni anak murid Syekh dan dia adalah adik kepada Raja Muhammad. Maka mereka ni bila tahu kata tok guru depa dah kena halau kan daripada negeri asal dan datang negeri depa pula, apa depa buat? Tentulah depa pergi jumpa tok guru depa dan sebagainya, dan depa pergi jumpa abang depa dan pujuk berita kata tok guru ni kami duduk mengaji bagus apa semua, alim apa semua kan. Maka abang dia pun okey setujulah, kita bagi dia duduk negeri kita. Kan? Jadi berlakulah apa yang disebut sebagai perjanjian Dir'iyah pada tahun 1157 Hijriah. 1157 Hijriah kalau kita rekodkan di sinilah tertubuhnya apa yang disebut sebagai Daulah Saudiyah. Adapun kerajaan Al Saud ini mereka daripada Bani Hanifah, daripada kabilah Bakar ibn Wa'il. Dan pada tahun 850 Hijriah 1446 Masihi, nenek moyang keluarga Al Saud ini namanya Mani' al-Muridi telah berpindah daripada negeri mereka di timur Jazirah Arab ke kawasan di Najd. Dan mereka menamakan kampung mereka itu sebagai Dir'iyah. Dir'iyah. Nisbah kepada keluarga mereka, iaitulah sepupu mereka yang bernama Ibnu Dir'. Muhammad ibn Saud, yang mana Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab datang pada zamannya itu, mereka ini adalah dia ini memerintah pada tahun 1132 Hijrah. 1132 Hijrah, 1720 Masihi. 1132 1720 Masihi dia mula menjadi raja Dir'iyah selepas kewafatan ayah dia Saud ibn Muhammad ibn Muqrin. Maka Syekh Muhammad Wahab datang ke ke kampung ataupun ke tempat kabilah Dir'iyah ini, dan pada 1157 Hijriah 1744 Masihi berlakulah perjanjian setia antara Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab dengan keluarga Al Saud untuk mengembangkan dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah. So Syekh ini dia masuk kerajaan Al Saud bukan untuk sokong Al Saud jadi pemerintah, bukan. Dia nak supaya Al Saud sokong dakwah dia. Itu point dia. Berbeza. Kondisi dia berbeza. So kondisi dia adalah dia nak supaya Al Saud ini menyokong kerajaannya. So berterusanlah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada peringkat ini disokong oleh kerajaan Muhammad ibn Saud. Dan kemudian berbondong-bondonglah kabilah-kabilah yang telah pun menerima dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk bergabung dengan kerajaan Muhammad ibn Saud. Maknanya sebab mereka tak pernah ada kerajaan yang satu, semuanya kabilah-kabilah. So setiap kabilah yang menerima dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dihantarlah pendakwa-pendakwa, dihantar surat-surat. Bila mereka setuju dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dihantar ulama. Akhirnya kabilah itu akan isytihar mereka sebagai tunduk kepada pemerintahan Muhammad bin Saud, dan dibi'atlah Muhammad bin Saud itu sebagai imam. Yakni sebagai pemerintah yang tertinggi bagi wilayah Najd. Sedikit demi sedikit. Sehingga pemerintah wilayah Uyainah pun akhirnya tunduk kepada kerajaan Muhammad ibn Saud, dan menyebabkan terasa terancam oleh kerajaan di Riyadh.
kerajaan di Riyadh terasa terancam, di mana Raja Riyadh ketika itu Daham ibn Dawas telah membunuh utusan dakwah yang dihantar oleh kerajaan Saud ke Riyadh, dan menyebabkan tercetusnya peperangan di antara kerajaan Muhammad ibn Saud dengan kerajaan Riyadh, dan itu dianggap peperangan yang pertama berlaku. Dan kemudiannya diteruskan dengan jihad fi sabilillah. Ini poin yang kita kena jelaskan. Kenapa berlaku perang antara kerajaan Muhammad ibn Saud dengan kerajaan-kerajaan sekitarnya? Ini kerana kerajaan Al-Saud berpandangan mereka adalah daulah Islamiah yang bertanggungjawab menyebarkan dakwah Islam kepada negeri-negeri yang telah tersebar padanya syirik. So setelah didakwah dengan cara yang lembut, dihantar surat, dihantarkan utusan ulama untuk berdebat, lalu mereka enggan, maka diperangi supaya seluruh wilayah Najd yang dipegang oleh orang Badui ini masuk di bawah ketaatan satu imam sahaja. Kerana Islam tidak ada imam, tidak boleh hidup cara kabilah, tak boleh, Islam larang. Cara hidup Badui ini Nabi SAW larang, dan mati-mati jahiliyah. Man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Maka Muhammad bin Saud mengasaskan satu daulah, namanya Daulah Saudiyah, satu kerajaan besar yang menggabungkan di bawahnya kabilah-kabilah yang banyak. Adapun dengan kerajaan-kerajaan lain yang lebih besar, kerajaan-kerajaan lain yang besar, tidak berlaku pertembungan senjata di antara mereka dengan kerajaan tersebut. Kerajaan tersebut, yakni kerajaan Uthmaniyah dan kerajaan Syarif Mekah. Tidak ada pertembungan senjata sehinggalah Uthmaniyah sendiri, iaitulah mereka sendiri menghantar tentera bagi menyerang negeri Najd. Setelah mereka mendapati ada satu kerajaan baru nak muncul, maka mereka mula rasa terancam, dan disebabkan ada kabilah-kabilah yang dulunya berwalak dengan Syarif Mekah, kemudiannya berpaling tadah dan walak dengan kerajaan yang baru, maka Syarif Mekah juga rasa terancam dengan perbuatan perkara tersebut, dan dihasutlah kepada kerajaan Uthmaniyah oleh Syarif Mekah. Kononnya ada orang baru nak muncul, dan dakwa mereka ni imam, nak dakwa mereka jadi khalifah, mereka lah kerajaan Islam yang akan mengancam kedudukan Uthmaniyah, yang ketika itu dianggap sebagai penjaga Al-Haramaini Syarifain. Maka dihantarlah sejumlah utusan-utusan perang. Maka berlaku banyak peperangan yang kemudiannya bukanlah kerana Saudi yang menyerang, tapi sebagai defensif, peperangan bagi mempertahankan diri, dan kebanyakan ekspedisi itu dimenangi oleh tentera Saudi. Ya Allah Ta'ala bagi kemenangan kepada pihak Saudi yang bawa panji tauhid, lalu menyebabkan akhirnya kerajaan mereka membesar dan berkembang. Daripada asalnya di negeri Najd, di tengah-tengah jazirah itu, kerajaan itu berkembang sehinggalah masuk ke sedikit wilayah di Jordan, hampir-hampir mencapai Teluk Aqabah, dan sebahagian daripada wilayah Iraq, dan masuk seluruh negeri yang kita sebut hari ini sebagai UAE itu semuanya adalah Saudi Arabia, dan juga sebahagian daripada wilayah Oman. Ini berkembang besar di zaman rajanya yang kedua, Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Saud, yang memerintah pada 1179 sampai 1218 Hijriah. Jadi pada zaman Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Saud ini, kerajaan Arab Saudi mula membesar. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wafat pada masa pemerintahan Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Saud, itulah pada tahun 1206 Hijriah, dan dimakamkan di Dir'iyah, kampung Dir'iyah yang hari itu buat Formula E tu kan, itulah Dir'iyah.